Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan aplikasi Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir dalam pengurusan sukan terhadap atlet. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Aziz Farhan bin Muhammad Azri dan Desi Dakira binti Dahasri, Nur Aisyah Idrina binti Zainuddin, Nurul Alisha Sabrina binti Abdul Syukur dan Nurul Nazat Syafiqah binti Muhammad Fazila. 1.1 pendahuluan. Tajuk yang dipilih ialah aplikasi Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir dalam pengurusan sukan terhadap atlet. Kami memilih tajuk ini kerana isu berkaitan fiqh Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir dalam sukan ini telah dilupakan, yang mana ianya telah memberikan kesukaran kepada atlet untuk melakukan aktiviti mereka. Tajuk ini dipilih bagi mengenal pasti aplikasi dalil Al-Quran dan hadis yang ada mengungkapkan berkenaan dengan Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir, yang mana perkara ini akan membantu menguatkan lagi kajian kami. Tugasan ini juga dapat mengenal pasti kaedah sampingan fiqh Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir diaplikasikan dalam pengurusan sukan terhadap atlet. Selain itu, mengkaji sebab-sebab rukhsah dalam sukan agar dapat membantu atlet mengenal pastinya dan mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Farhan bin Muhammad Azri. Saya akan membentangkan objektif kajian berkaitan tajuk Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir dalam pengurusan sukan terhadap atlet. Terdapat 3 objektif kajian yang telah diperoleh. Antaranya yang pertama ialah mengenal pasti dalil Al-Quran dan hadis berkenaan Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir. Dalam kajian ini, kami dapat mengenal pasti dalil Al-Quran dan hadis yang dapat mengungkapkan berkenaan dengan Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir, di mana ia dapat membantu kami meneruskan kajian ini dengan lebih tepat. Di samping itu, ianya juga dapat menerangkan dengan lebih jelas tuntutan kaedah ini dalam pengurusan terhadap sukan. Yang kedua, menjelaskan tentang kaedah sampingan fiqh Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir. Kajian ini adalah untuk menjelaskan tentang kaedah sampingan fiqh Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir diaplikasikan dalam pengurusan sukan terhadap atlet. Dalam konteks ini, kami dapati ianya dapat membantu atlet untuk menunaikan ibadah tanpa berasa terbeban dengan apa jua halangan seperti dalam pertandingan maupun di luar. Di samping itu, ianya juga dapat membantu memberikan pendedahan yang luas, iaitu mengenali dan memahami aplikasi kaedah fiqh Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir dalam pengurusan sukan terhadap atlet. Dan secara tidak langsung, kami juga berkesempatan untuk membuat kajian dengan lebih mendalam tentang maksud aplikasi kaedah fiqh Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir ini. Dan akhir sekali, mengkaji sebab-sebab rukhsah dalam sukan. Kajian ini adalah untuk mengkaji sebab-sebab rukhsah dalam sukan. Dalam konteks ini, kami dapat menguraikan sedikit sebanyak sebab kesusahan yang dapat memberi keringanan terhadap pelaksanaan hukum syarak. Oleh demikian, kami juga berkesempatan untuk menambah pengetahuan kami dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih terperinci dalam pemerhatian ini kepada kami. Bagi dapatan kajian dan perbincangan, 3.1 pendahuluan. Bahagian ini membincangkan tentang dapatan kajian dan perbincangan mengenai aplikasi Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir dalam pengurusan sukan terhadap atlet. Dapatan dan perbincangan adalah ringkasan kajian yang meliputi pengisian tajuk kami. Perkara ini juga dibuat berdasarkan hasil daripada pembincangan antara ahli kumpulan kami. Seperti yang kita semua tahu, Islam merupakan agama yang mudah dan tidak akan membebankan umatnya. Setiap perkara yang sukar pasti ada jalan penyelesaiannya. Seperti mana tajuk yang kami bincangkan, iaitu aplikasi Al-Masyaqqah Tajribu Al-Taysir dalam pengurusan sukan terhadap atlet, di mana Islam tidak menghalang umatnya daripada melakukan aktiviti, malah Islam turut menggalakkan umatnya untuk melakukan aktiviti sukan dengan syarat mematuhi syarat syariat Islam dan tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan Islam. Kesukaran menjadi sebab kepada kemudahan dan keringanan. Syariat Islam dan kehidupan seharian manusia mempunyai taklif yang juga berbentuk
musyaqqah atau kesusahan. Syariat Islam tidak mentakrifkan manusia kepada sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh mereka dan sesuatu yang boleh menjatuhkan mereka ke dalam kesukaran. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dunia ini sebagai tempat manusia diuji. Setiap ujian yang diberi adalah petanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Manusia diuji dalam pelbagai bentuk seperti kemiskinan yang terlampau susah dan kekayaan yang terlampau senang. Umat Islam yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai peneman hidup akan mudah untuk berputus asa kerana mereka tidak mengambil hikmah di sebalik sesuatu peristiwa dengan cahaya Quran. Isi Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir. Dari sudut bahasa, ia adalah sesuatu yang meletihkan. Manakala dari sudut istilah pula, ianya digunakan khusus bagi merujuk kepada sesuatu perkara yang mampu dilakukan, tapi dalam sesuatu kes tertentu, ia terkeluar daripada batas-batas kebiasaannya dan menyebabkan seseorang mukallaf mengalami kesukaran untuk melaksanakannya. Kaedah ini bermaksud setiap kesukaran ataupun kesulitan yang berlaku akan membawa kepada sesuatu kemudahan. Maksudnya, sesungguhnya semua perkara suruhan apabila ia membebankan terhadap hamba atau manusia mengerjakannya, gugur suruhan terhadapnya, dan segala perkara tegahan membebankan hambanya menjauhinya, gugur tegahan mengenainya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan kaedah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir daripada Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ketetapan yang demikian, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menghadapi kesukaran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi yang kedua, Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan atau kepayahan. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memilih di antara dua perkara kecuali akan memilih yang paling mudah antara keduanya selagi tidak mendatangkan dosa. Seterusnya hadis. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memilih antara dua perkara kecuali baginda akan memilih yang paling mudah antara keduanya selagi tidak mendatangkan dosa. Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah SAW akan mengambil jalan yang mudah untuk beribadah, tetapi tidak akan sama sekali melanggar atau bertentangan dengan syarak. Rasulullah SAW akan melakukan ibadah berpanduan kepada syarak mengikut situasi dan kemampuan dirinya. Seterusnya, saya akan memberikan penerangan mengenai kaedah sampingan, di mana ia telah menjadi beberapa pecahan setelah terbentuk daripada kaedah kesukaran menjadi asbab kepada kemudahan dan keringanan. Ia terbagi kepada dua kategori, iaitu apabila sesuatu perkara tersepit, maka ia menjadi luas, dan sesuatu perkara apabila menjadi luas, maka ia akan menjadi sempit. Suatu perkara sempit ia akan menjadi luas di sini bermaksud seseorang itu diberikan kemudahan dan keringanan dalam melakukan perkara yang tidak melanggar syarak di atas faktor yang tertentu. Sebagai contoh, apabila suatu perkara tersepit maka menjadi luas ialah seseorang atlet yang beriadah keluar rumah apabila dalam keadaan mendesak seperti menjalani latihan untuk sehari hidup kerana diberi allowance oleh negeri atau negara. Seterusnya, kategori yang kedua, menjadi luas maka ia akan menjadi sempit. Contoh suatu perkara apabila menjadi luas maka ia akan menjadi sempit ialah seseorang atlet menjadi musafir kerana melakukan perjalanan melebihi 2 mahalah, walaupun boleh melakukan solat jamak. Tetapi apabila hilang darurat tersebut, nescaya kembali hukum kepada asal ia disyariatkan. Inilah yang dimaksudkan apabila menjadi luas sesuatu perkara maka ia akan menjadi sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alisha Sabrina binti Abdul Syukur, nombor metrik 20208111472. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang sebab-sebab rukhsah. Ianya terbahagi kepada musafir, sakit, terpaksa, terlupa, jahil, kekurangan dan umul balwa. Dari segi musafir,
Fih al-Masyaqqah Tajlibul al-Taisir membantu dan memudahkan umat Islam untuk beribadah walaupun dalam keadaan sebelum, semasa dan selepas bersukan. Bagi yang bermusafir, tiada alasan perlu diberikan untuk tidak menunaikan solat dan berpuasa kerana syarak telah memberikan keringanan seperti qasar dan jamak solat. Kemudian, dari segi sakit pula, orang yang berada dalam keadaan sakit juga diberikan keringanan dalam melakukan ibadah. Sebagai contoh, dibenarkan bertayamum apabila fizikal tidak mampu. Seterusnya ialah terpaksa, di mana keadaan terpaksa tanpa rela tidak dianggap sebagai berdosa. Sebagai contoh, yang boleh diberi ialah berlaku kufur dalam perbuatan maupun percakapan, memakan bangkai, membunuh dan minum minuman keras. Dari segi terlupa pula ialah terlupa merupakan satu fitrah bagi manusia di mana kadang-kadang lupa akan sesuatu perkara. Terkadang dalam melakukan ibadah juga boleh terlupa. Contohnya, ketika berpuasa, ada yang makan dan minum tanpa sengaja kerana mereka lupa sedang berpuasa. Kemudian, jahil juga merupakan sebab-sebab susah di mana seseorang yang tidak tahu apa-apa hukum daripada perbuatannya itu betul atau salah terhadap seseorang atau sesuatu. Kebiasaannya, orang yang baru memeluk Islam kurang berpengetahuan tentang hukum hakam Islam yang telah melanggar syarak Islam. Dari segi kekurangan pula ialah Allah tidak membebankan manusia untuk melakukan terutamanya terhadap kanak-kanak yang belum baligh dan juga orang gila. Bagi kaum hawa pula, tidak diwajibkan menunaikan solat Jumaat di masjid atau surau. Akhir sekali ialah umur balwa. Umur balwa ialah sesuatu yang menjadi kesusahan umum atau yang biasa berlaku. Ia juga menjadi salah satu penentu hukum. Sebagai contoh, sebagai seorang nelayan tidak boleh lari dari sisir ikan. Maka, jika seseorang itu dalam keadaan berwuduk dan masih mempunyai sisir ikan pada bahagian anggota wuduk, tetapi berusaha untuk menghilangkannya, maka solatnya dikira sah kerana wuduknya dikira sah. Sekian saja. Aplikasi kaedah Fiqh al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir. Yang pertama ialah dari segi solat fardu. Atlet tidak akan dapat memberi alasan untuk tidak mengerjakan ibadah solat seperti penghubungan waktu perlawanan dengan waktu solat, badan penuh dengan kotoran akibat peluh, hanya ingin melakukan qada dan sebagainya. Contohnya, atlet boleh mengerjakan solat hormat waktu. Seterusnya ialah tentang persentuhan antara berlainan jantina yang bukan mahram. Hukumnya adalah haram di sisi Islam. Semua jenis sukan tidak digalakkan untuk berlaku percampuran jantina dalam pasukan untuk mengelakkan persentuhan secara sengaja atau tidak sengaja di antara bukan mahram semasa bermain. Jika tiada pembantu perempuan untuk merawati atlet perempuan yang tercedera, pembantu lelaki diperlukan ketika dalam keadaan kecemasan. Di samping itu, ketika berpuasa, atlet yang beragama Muslim yang menjalani latihan ketika bulan puasa pasti merasa letih dan dahaga sehingga melemahkan iman mereka lalu berfikiran untuk membuka puasa sebelum tiba waktunya. Hal ini dapat diselesaikan dengan mempunyai waktu rehat mengikut jadual yang ditetapkan. Atlet juga dapat menjalani latihan dengan aktiviti ringan untuk mengekalkan stamina mereka. Dan jika mereka menjalani latihan yang berat, ia akan menyebabkan mereka kehilangan banyak tenaga ketika berpuasa. Akhir sekali, sakit. Atlet yang sakit atau cedera dibenarkan untuk bercuti. Sewajarnya mereka diberi rehat yang mencukupi dan tidak dibenarkan untuk meneruskan perlawanan jika mengalami kecederaan. Dalam hal ini, atlet yang sakit tidak perlulah menjalani latihan berdasarkan jadual yang ditetapkan. Keadaan ini dapat meringankan beban atlet. Hal ini demikian adalah kerana tidak mahu menyebabkan kemudaratan yang lebih besar jika membiarkan atlet tersebut terus bermain dalam keadaan cedera ketika perlawanan. Kesimpulannya,
Prinsip kaedah masyarakah tajlibul al-taysir banyak berdasarkan hukum-hukum Islam dan muncul daripadanya segala hukum, kemudahan, kesenangan dan keringanan asas atau dalil ini yang meletakkan bebanan dengan perkara yang susah menjadi kesukaran dan masyarakah ke atas hamba-hamba mukallafin dan ianya hendaklah dihindarkan daripada mukallaf. Konsep kesusahan tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia. Namun begitu, ia tidak boleh dijadikan penyebab untuk mewujudkan kemudahan atau keringanan maupun merusak. Agama Islam tidak membebankan umatnya dengan sesuatu yang tidak mampu dihadapi oleh mereka. Dapat dirumuskan di sini bahawa umat Islam diberi keringanan dan kemudahan ke atas mereka atas kaedah kesukaran membawa kemudahan ini selagi darurat masih wujud. Namun begitu, jika kembali seperti biasa, hukum akan kembali kepada asal yang disyariatkan kerana kaedah fiqh ini tidak merangkumi semua masalah dan ia tidak sesuai dipakai dalam situasi yang tertentu. Kaedah fiqh al-masyaqqah at-tajlibul al-taysir sesungguhnya banyak memberi kemudahan kepada atlet untuk beribadah ketika menjalani aktiviti sukan. Tuntasnya, hendaklah dijelaskan di sini bahawa kesulitan-kesulitan yang dialami seorang Muslim, baik dalam ibadah maupun sosial, akan mendorong ke arah keterapan kemudahan hukum pada objek yang dibebankan kepadanya. Kita sebagai umat Islam dapat menggunakan kemudahan ini dengan sebaiknya. Rahmat Allah sangat luas di muka bumi dan kita sebagai hamba-Nya akan mendapat rahmat-Nya. Semoga kita akan diberkati dan dirahmati Allah SWT dan kita dapat menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih.